Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan membuat ulang kaji pengajian hadis tingkatan 5 dengan tajuk Amalan yang dijanjikan naungan Allah di hari akhirat. Jadi di sini kita akan fokuskan kepada amalan apakah yang membawa kita untuk mendapatkan naungan Allah di hari akhirat. Okey, jadi kita pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sab'atun, tujuh kan? Tujuh apa? Tujuh golongan. Sab'atun, tujuh golongan, yuzilluhumullah, yang akan dinaungi oleh Allah, yang akan dinaungi oleh Allah, yang akan diberi perlindungan oleh Allah. Dinaungi atau diberi perlindungan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi zillihi, dalam naungannya. Jadi Rasulullah menyebutkan bahawa tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat di bawah naungannya. Yauma, iaitu hari yang la zilla, tidak ada naungan, illa zilluhu, melainkan naungannya sahaja. Jadi tidak ada naungan lain pada hari kiamat melainkan naungan Allah sahaja. Okey, yang pertama, golongan yang pertama, imamun adil. Imamun adil, imam di sini bermaksud pemimpin, ketua atau pemimpin, orang yang berada di tempat kedudukan teratas dalam memimpin rakyat, masyarakat, negara, atau pemimpin-pemimpin lainlah yang mana dia diberi kepercayaan untuk memimpin. Okey, jadi di sini ada pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil adalah golongan pertama yang Allah Ta'ala akan memberi naungan kepadanya di hari kiamat. Kerana apa? Kerana pemimpin yang adil akan membawa kebaikan kepada rakyatnya. Pemimpin yang adil juga akan menyebabkan seluruh rakyat menikmati kebajikan. Kerana pemimpin yang adil akan menjaga amanah untuk menjaga masyarakat ataupun rakyat yang dipimpinnya dengan baik. Jadi pemimpin yang adil berhak untuk mendapat naungan oleh Allah. Jadi dia akan mendapat naungan golongan yang pertama sekali. Jadi menunjukkan di sini imam ataupun pemimpin ataupun ketua itu adalah sangat penting. Okey, yang kedua, wasyabun. Wasyabun, pemuda. Pemuda, nasya'a, yang hidup atau yang menghabiskan hidupnya fi ibadatillah, untuk beribadat kepada Allah. Okey, jadi golongan kedua ini selepas daripada pemimpin yang adil. Okey, golongan yang kedua akan mendapat naungan Allah ialah pemuda, wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang mana hidupnya dihabiskan untuk beribadat kepada Allah. Okey, kerana apa? Kerana biasanya pemuda ni mempunyai darah muda, mempunyai keinginan yang sangat kuat, ingin meneroka sesuatu. Tetapi jika pemuda ini mampu menahan nafsu dia untuk menghabiskan masanya untuk fokus dalam beribadat kepada Allah, membuat sesuatu perkara bertujuan ibadat kepada Allah. Jadi bukanlah maksud beribadat di sini hanya berada di masjid, bukan macam tu. Apa sahaja yang dilakukan adalah berniat mengabdikan dirinya ataupun hidupnya kepada Allah. Itu maksud pemuda yang hidupnya untuk beribadat kepada Allah. Segala perkara yang dia lakukan adalah semata-mata kerana ibadat kepada Allah. Bekerja kerana Allah, menuntut ilmu kerana Allah, membantu orang kerana Allah. Jadi setiap perkara yang dilakukan adalah kerana menyedari dirinya hamba Allah Ta'ala. Jadi pemuda yang mampu menahan dirinya daripada gejolak nafsu muda. Maaf sebab suara saya. Okey. Jadi pemuda yang mampu menahan dirinya daripada nafsu muda yang meronta-ronta, menyebabkan dia layak untuk mendapat kedudukan kedua yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti.
Kemudian yang ketiga, warajulun, dan lelaki zakarallah, yang mengingati Allah, fi khala'in, ketika bersendirian. Khala'in ni kalau kita biasa dengar khalwat kan, khalwat tu maksud sunyi lah, bersunyi-sunyi. Jadi seseorang pemuda yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan bersunyi-sunyian, maksudnya dia hanya dia dengan Allah. Fafadat ainahu, fafadat ni maksudnya mengalir, lalu mengalirlah, ainahu, air matanya. Jadi golongan ketiga ialah pemuda ataupun lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, lalu tiba-tiba mengalirlah air matanya kerana mengingati Allah, mungkin mengingati kebaikan Allah, mengingati kebesaran dan kekuasaan Allah. Okey, seterusnya golongan yang keempat ialah warajulun, dan seorang pemuda qalbuhu, hatinya muallaqun, terpaut, fil masjid. Jadi seorang pemuda yang mana hatinya terpaut kepada masjid, maksudnya hatinya sentiasa mengingati masjid. Kerana apa? Kerana dia telah merasai kemanisan beribadat di rumah Allah. Jadi setiap masa dia merindui untuk datang ke masjid. Kemudian yang kelima, warajulani, dua orang lelaki, tahabba, berkasih sayang, fillah, berkasih sayang kerana Allah. Dua saudara, iaitu maksudnya kat sini bukan kita hanya kata lelaki, perempuan pun boleh. Maksudnya lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, berkasih sayang kerana Allah, pun akan mendapat naungan Allah. Berkasih sayang kerana Allah maksudnya jika kawan dia buat salah, dia tegur. Jika buat kebaikan, dia lebih menggalakkan sahabatnya itu untuk melakukan kebaikan. Okey, jadi berkasih sayang kerana Allah lah, berdasarkan agama. Kemudian yang keenam, warajulun da'athu, dan seorang lelaki yang diajak, da'athu, diajak, imra'atun, oleh seorang perempuan, zatu, yang memiliki mansibin, kekayaan, wa jamalin, kecantikan, ila nafsiha, kepada dirinya. Jadi golongan yang keenam ini ialah seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang memiliki kekayaan dan kecantikan untuk memuaskan nafsu lah, maksudnya di sini. Yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Tetapi lelaki ini berkata, qala inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Jadi golongan yang keenam ini kita boleh simpulkan sebagai lelaki ataupun pemuda yang menolak ajakan wanita yang kaya dan cantik kerana takutkan Allah. Lelaki ataupun pemuda yang menolak godaan wanita yang kaya dan cantik kerana takutkan Allah. Okey, itulah poin dia. Okey, seterusnya golongan yang ketujuh, yang terakhir, warajulun, dan lelaki ataupun pemuda tasaddaqa, yang bersedekah, bisadaqatin, dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, lalu disembunyikannya sedekah tu. Maksudnya dia bersedekah tapi dia menyembunyikan sedekah tersebut. Maksudnya dia bagi senyap-senyap lah sedekah tu. Hatta, sehinggalah, la ta'lama, tidak diketahui, shimaluhu, tangan kirinya, ma sana'at, apa yang telah dilakukan, yaminuhu, oleh tangan kanannya. Okay, shimal kiri kan, yamin kanan. Okay, jadi golongan ketujuh ini ialah pemuda yang bersedekah secara sembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Okey, maksud tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya. Di sini bermaksud hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, bermaksud orang lain tidak mengetahui bahawa dia telah bersedekah. Jadi poin yang ketujuh ini, golongan yang ketujuh ini ialah seorang pemuda yang bersedekah secara sembunyi sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang disedekahkannya. Okey, berkaitan dengan sedekah. Jadi apabila diminta untuk menyenaraikan 7 golongan daripada hadis, kita boleh beri yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang
menghabiskan hidupnya untuk beribadat kepada Allah. Yang ketiga, lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian sehingga mengalirlah air matanya. Yang keempat, pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Yang kelima, dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Yang keenam, seorang lelaki yang telah diajak oleh perempuan yang memiliki kekayaan dan kecantikan, tetapi pemuda tersebut menolaknya kerana takutkan Allah. Yang ketujuh, pemuda yang bersedekah dengan tangan kanannya tetapi tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ataupun kamu boleh buat ayat yang mudah difahami, pemuda ataupun seseorang yang bersedekah tetapi orang lain tidak mengetahui apa yang dilakukannya, apa yang telah disedekahkannya. Jadi orang tak nampak apa yang dibuat. Untuk intisari ayat, jadi kamu boleh letakkanlah, ini adalah hadis kan, jadi kita boleh letakkan Rasulullah SAW menjelaskan bahawa mengenai apa hadis ni, terdapat 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhirat, iaitu kamu boleh berilah 7 golongan ni. Tapi kena buat intro dulu lah, Rasulullah menjelaskan apa kan. Seterusnya kita masuk kepada pengertian naungan Allah. Apa naungan Allah dalam hadis ini? Apa yang dimaksudkan dengan naungan Allah dalam hadis ini ialah kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat. Kalau kamu tak ingat sangat, kamu letak je keselamatan dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada 7 golongan istimewa. Sebab naungan Allah ni berkaitan dengan 7 golongan istimewa ni kan. Jadi letaklah kesejahteraan, keselamatan dan limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada 7 golongan istimewa, daripada panas terik matahari yang sangat dekat dengan kepala manusia, ataupun perlindungan Allah dan rahmat Allah kepada 7 golongan yang istimewa, untuk selamat daripada azab di padang mahsyar. Kamu boleh berilah mengikut kefahaman kamu juga. Jadi untuk selamat ketika di padang mahsyar, ataupun daripada panas terik matahari yang sangat dekat dengan kepala di padang mahsyar. Sebab di padang mahsyar itu, pada masa itu seseorang akan tenggelam dalam peluhnya berdasarkan kepada sejauh mana amalan yang telah dilakukannya di dunia. Jika sedikit amalan yang kebaikan yang dilakukan di dunia, mungkin dia akan tenggelam dalam peluhnya sendiri. Jika amalan kebaikannya banyak, mungkin peluh itu hanya sampai di buku lali. Dan begitulah seterusnya. Seterusnya, kepentingan mendapatkan naungan Allah. Apa pentingnya dapatkan naungan Allah ni? Jadi untuk membimbing manusia bersiap sedia dengan bekalan amal soleh untuk menghadapi hari akhirat. Jadi apabila kita merasakan kepentingan untuk mendapatkan naungan Allah ini, kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri kita dengan amal soleh yang melayakkan kita tergolong dalam 7 golongan yang disebut oleh hadis. Kemudian menjadikan manusia bermuhasabah diri agar tidak mengulangi dosa. Jadi kita akan cuba untuk meninggalkan dosa sebab kita nak rebut rahmat Allah pada hari akhirat nanti. Ini antara beberapa je lah yang saya bagi. Ada banyak lagi, kamu boleh rujuk buku teks. Kemudian cara mendapatkan perlindungan Allah di hari akhirat, antara yang kita boleh buat, tapi kamu boleh bagi jawapan lain selagi relevan. Sentiasa mendidik hati agar ikhlas dalam beribadat. Jadi didik hati kita ikhlas dalam beribadat kerana Allah semata-mata. Melazimi taubat agar bebas daripada dosa. Membelanjakan harta di jalan Allah ketika senang atau susah. Ni antara beberapa perkara lah. Jadi kamu mungkin boleh letak jugalah untuk benda-benda lain. Contohnya menjalinkan silaturahim. Sebab kita boleh ambil dekat sini kan, warajulani tahabba fillah. Boleh ambil balik daripada hadis. Cara nak dapatkan perlindungan Allah di hari akhirat ni, boleh ambil balik daripada hadis. Ataupun kamu boleh sebut memimpin sesuatu yang telah ataupun memimpin sesuatu organisasi dengan adil. Sebab kita ambil imam yang adil. Ataupun apa lagi kita boleh buat? Menginfakkan harta. Sama macam ni, menginfakkan harta di jalan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Kemudian
memperbanyakkan amalan-amalan sunat pun boleh juga. Jadi tengok apa yang ada dalam hadis ni, kamu boleh guna balik untuk dapatkan cara mendapatkan perlindungan Allah di hari akhirat. Okay, seterusnya pengajaran hadis antara yang kita boleh bagi ialah kita mestilah berusaha menjadi hamba Allah yang soleh agar tergolong sebagai hamba yang mendapat naungannya di hari akhirat. Okay, kita seharusnya mencontohi kehidupan para nabi dan alim ulama supaya hidup kita terpandu, ataupun kita perlulah mencari sahabat yang baik supaya dia dapat menunjuk kita jalan yang benar, ataupun apa-apa sahajalah yang kamu fikirkan sesuai. Okay, wallahu a'lam.